Berita politik paling tergempar, paling panas, paling meletup hari ini Pakcik Makcik Oto Arung. Akhirnya Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali terus berjaya mengalahkan dan smackdown Najib Razak dalam Mahkamah Persekutuan hari ini Pakcik Makcik Oto Arung. Untuk makluman Datuk Seri Najib Tun Razak, pihak pendakwaan kerajaan Malaysia terus mempertahankan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas 7 kesalahan jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak mencuri dan merompak 42 juta ringgit dana SRC International. Bosku Najib, habislah kau ini kali bosku. Pihak pendakwaan kerajaan Malaysia berhujah di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan bahawa semua cerita yang dibentangkan oleh Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah adalah cerita bohong, fitnah dan cerita politik yang tidak ada kaitan dengan 7 kes jenayah rompakan SRC International Datuk Seri Najib Tun Razak. Sangat hebat fitnah politik Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah dibogelkan dan telanjangkan oleh pihak pendakwaan kerajaan Malaysia hari ini. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda sial. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah hakim yang adil lagi bijaksana, merupakan ansang hero yang terus menang dan terus menang, berjaya membongkarkan semua pembohongan dan penipuan Najib Razak dan peguam belanya di Mahkamah Persekutuan hari ini Pakcik Makcik Oto Arung. Heboh dan viral apabila pihak pendakwaan kerajaan Malaysia mendedahkan di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan kesilapan fakta Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah yang tersilap menyerahkan fakta di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Rupa-rupanya Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak ada kaitan dengan penubuhan syarikat SRC International Sdn Bhd seperti apa yang telah saya bongkarkan beberapa bulan lalu. Pihak pendakwaan kerajaan Malaysia memperbetulkan fakta tipu-tipu, fakta dupang-dupang Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah, yang mana kata pihak pendakwaan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali bukanlah pengasas syarikat SRC International Sdn Bhd, tapi sebaliknya syarikat SRC International ditubuhkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan syarikat One MDB Pakcik Makcik Oto Arung. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali juga telah mendedahkan bersama pihak pendakwaan kerajaan Malaysia di Mahkamah Persekutuan hari ini bahawa Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak pernah meluluskan apa-apa pinjaman keuangan selaku bekas orang kuat Maybank Malaysia kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang merupakan penasihat emeritus syarikat SRC International. Maksudnya adalah satu pembohongan yang maha dahsyat, fitnah politik yang amat-amat kotor dan jijik dibuat oleh Najib Razak dan peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah, didedahkan, dibogelkan dan ditelanjangkan di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Habislah kau ini kali Datuk Seri Najib Tun Razak, betul-betul kena smackdown. Oh, betul-betul kalah sudah ni apabila Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berjaya membuktikan dia tidak ada kaitan dengan penubuhan syarikat SRC International. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berjaya membuktikan bersama pihak pendakwaan kerajaan Malaysia, ya arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak pernah meluluskan apa-apa pinjaman keuangan kepada syarikat SRC International yang ditubuhkan sendiri oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan Jolo beberapa tahun lalu dalam syarikat One Malaysia.
Development Berhad 1MDB. Apa sudah jadi Datuk Seri Najib Tun Razak? Fakta yang kau bentangkan bersama Tan Sri Shafie Abdullah memenggal kepala kau sendiri. Kau tembak kepala kau sendiri. Fakta kurang tepat ni kau bentang dengan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan untuk memburukkan nama Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sudah gagal 100%. Fakta tipu-tipu, bukti tipu-tipu yang kau bentang di hadapan Hakim Mahkamah Persekutuan untuk memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akhirnya terbongkar juga hari ini. Oh, barulah kami rakyat Malaysia tahu Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memang tidak ada kaitan dengan penubuhan syarikat SRC International Sdn Bhd. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak ada konflik kepentingan dan tidak pernah meluluskan pinjaman keuangan melalui institusi Maybank sebelum ini ke atas syarikat SRC International. Pakcik Makcik Oto Arung. Paling meletup, paling memalukan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kata pihak pendakwaan, hujah dan fakta Datuk Seri Najib Tun Razak bersama Tan Sri Shafie Abdullah tidak ada bukti kukuh untuk membuktikan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tidak adil dalam menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Sebelum ini Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah tidak pernah memohon kepada pihak mahkamah untuk menghalang Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menghakimi 7 kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak bernilai 42 juta ringgit yang sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Ini adalah hujah yang sangat kuat dibentangkan oleh pihak pendakwaan kerajaan Malaysia mempertahankan ketelusan integriti Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang memberikan ruang perbicaraan mahkamah yang sangat-sangat adil kepada Datuk Seri Najib Tun Razak sehingga Datuk Seri Najib sendiri bersama peguam hebatnya Tan Sri Shafie Abdullah tidak pernah memohon kepada mana-mana peringkat mahkamah untuk menghalang Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjadi hakim atas alasan ada konflik kepentingan. Maka ini kesilapan terbesar Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah. Sudahlah bentang fakta yang kurang tepat, fakta tipu-tipu, fakta fitnah, fakta dupang-dupang depan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun. Akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak gali lubang kubur sendiri. Saya tidak terkejut jika hakim-hakim Mahkamah Persekutuan memberi kekalahan yang sangat teruk kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerana terbukti hari ini Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang pernah bekerja dengan syarikat Maybank tidak pernah ada kaitan menubuhkan syarikat SRC, tidak pernah memberikan pinjaman keuangan kepada syarikat SRC milik bosku Najib dan Jolo. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang sebelum ini orang besar dalam Maybank tidak pernah ada konflik kepentingan kerana 7 kes jenayah rompakan SRC International Sdn Bhd bernilai 42 juta ringgit yang dimasukkan dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebelum ini dalam institusi Maybank Malaysia. So bosku Najib, please get ready. Perbicaraan kes mahkamah kamu berprofil tinggi ini tidak boleh ditutup di semua peringkat mahkamah Malaysia. Perbicaraan kes mahkamah kamu yang sudah kalah, yang sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun ini tidak boleh ditarik balik dan tidak boleh dibatalkan kesemuanya. Kerana kamu adalah dalang utama, watak utama, mastermind yang menubuhkan syarikat SRC International, mengarahkan Jolo untuk membantu kamu mencuri duit rakyat sebanyak 42 juta ringgit dan perkara ini telah diputuskan bukan sahaja oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan tetapi 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang tidak ada konflik kepentingan itu, yang tidak ada menerima duit rompakan SRC 1MDB, membuat keputusan
mengikut kedaulatan undang-undang, keadilan undang-undang atas prinsip rule of law demi kepentingan rakyat, kepentingan negara. Paling mengejutkan, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah dikatakan dalam Mahkamah Persekutuan hari ini gagal menunjukkan di hadapan hakim duit yang masuk dalam akaun bank Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah duit yang dibayar oleh Jolo menggunakan duit 1MDB. Rupa-rupanya selama ini apa yang ditulis oleh Cyber Troopers berbayar bosku Najib seperti Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil. Juru cakap dupang bosku Najib dalam semua platform media sosial. Pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia membongkarkan bahawa tidak ada sebarang bukti transaksi keuangan wang yang dibayar oleh Jolo ke atas Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali jutaan ringgit. Maka dengan pendedahan ini, menang lagi Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Memang sangat sukar untuk tutup kes rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit Datuk Seri Najib Tun Razak. Memang sukar dan sangat susah untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun kerana kamu sendiri dupang-dupang bersama peguam bela kamu Tan Sri Shafie Abdullah. Mereka yasa cerita-cerita tipu, cerita-cerita bohong, memfitnah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali untuk memburukkan institusi kehakiman negara. Pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia sangat hebat dalam prosedur Mahkamah Persekutuan hari ini mempertahankan kepentingan, keadilan, ketelusan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman setimpal dan adil kepada seorang penjenayah banduan perompak penyangak nombor 1 dalam sejarah dunia bernama Datuk Seri Najib Tun Razak yang takut check-in penjara Sungai Buloh selama 12 tahun. Datuk Seri Najib Tun Razak, ini kekalahan yang sangat-sangat memalukan hari ini. Secara moral dan perang saraf serta persepsi perundangan. Kamu sudah kalah awal-awal kerana pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia dan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali smackdown Datuk Seri Najib Tun Razak, hantak kepala bosku Najib dalam mahkamah, bogelkan dan telanjangkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang menggunakan hujah tipu-tipu seperti biasa untuk memburukkan hakim, memfitnah hakim dan memfitnah institusi kehakiman negara yang telus dan adil Pakcik Makcik Otok Arum. Datuk Seri Najib Tun Razak, saya sebagai rakyat pakar undang-undang dan perlembagaan, saya tidak terkejut jika kes mahkamah kamu ini hukuman penjara 12 tahun tidak dibatalkan dan tidak ditarik balik oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Saya sebagai rakyat Malaysia yang mengikuti semua proseding perbicaraan kes jenayah rompakan SRC 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak yang sudah kalah kantoi merompak 42 juta ringgit. Saya melihat Hakim Muhammad Nazlan dan 3 orang Hakim Mahkamah Rayuan memberi banyak masa kepada Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berhujah bersama peguam hebatnya secara adil dalam Mahkamah Malaysia. Tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak gagal menafikan semua bukti-bukti kukuh duit rompakan SRC International Sdn Bhd ditemui dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Ini salah kamu sendiri Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan hakim-hakim yang rompak duit SRC International 42 juta ringgit. Tetapi kamu yang kantoi, kata pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia. Kamu lari tajuk, lari topik Datuk Seri Najib Tun Razak. Kesalahan jenayah kamu 7. Kes jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram. Duit itu masuk dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak sebanyak 42 juta ringgit Pakcik Makcik Otok Arum. Duit itu 42 juta ringgit bukan masuk dalam akaun bank peribadi Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. So game is over Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya sebagai rakyat Malaysia salute and respect dengan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia yang berjaya membongkarkan, membogelkan dan smackdown Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini.
Rupa-rupanya Datuk Seri Najib Tun Razak menipu di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Kantoi memfitnah Hakim Muhammad Naz dan Muhammad Ghazali. Sial, sangat sial. Malang, sangat malang. Bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus menimpa Datuk Seri Najib Tun Razak, bapa penyamun penyangak, pengkhianat petualang dalam negara Malaysia. Belum lagi disumbat dalam penjara Sungai Buloh, sudah takut-takut dengan bayang penjara Sungai Buloh Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Bosku Najib yang tak boleh tidur malam. Jenayah berat kamu ini yang sudah didapati bersalah oleh 4 orang hakim Mahkamah Malaysia merompak 42 juta ringgit. Hukuman penjara 12 tahun itu adalah sangat-sangat adil sebab kamu sudah kenyang merompak shopping bersama Rosmah Mansor dan orang-orang UMNO. Di Mahkamah Amerika Syarikat kamu boleh selamat Datuk Seri Najib Tun Razak. Di Mahkamah British kamu boleh selamat. Di Mahkamah Switzerland kamu juga boleh selamat. Di Mahkamah Singapura kamu boleh selamat. Tetapi dalam Mahkamah Malaysia yang berdaulat ini, kamu tidak selamat Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia yang berdaulat ini masih tidak mahu tutup kes mahkamah kamu dan masih tidak mahu memberi pengampunan diraja atas hukuman penjara 12 tahun kamu. Tolong bersiap sedia Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi gila dan mati mengejut dalam penjara Sungai Buloh sebelum PRU 15. Apapun, good luck Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan bermula 18 Ogos 2022. Peguam diraja British kamu itu tidak pandai cakap bahasa Melayu, tidak pakar undang-undang dan perlembagaan Malaysia Datuk Seri Najib. Tan Sri Syafiee Abdullah yang sangat hebat pun sudah kantoi menipu di hadapan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Ini tanda-tanda kiamat besar Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tidak terkejut jika kalah 5-0 di Mahkamah Persekutuan bulan hadapan. Checkmate and game over. Bosku Najib yang semakin takut disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Malaysia, oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana, yang adil dalam Mahkamah Malaysia berdaulat ini. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam sudah tidak sabar untuk menyambut kedatangan kamu, wahai bapa penyamun penyangak, pengkhianat petualang bernama Bosku Najib. Game is over, bosku. Betul-betul checkmate and game over kau. Kalah lagi di tangan Hakim Muhammad Nazla, Muhammad Ghazali dan pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia. Sekian. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat dan negara Malaysia berdaulat ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Bosku Najib, tolong bersedia untuk disumbat dalam penjara Sungai Buloh sampai mati. Tolong bersedia untuk bayar balik semua 5 kali ganda duit SRC yang kau rompak dengan sangat kejam, dengan sangat zalim dalam negara Malaysia. Checkmate and game over, bosku. Terima kasih.